Didik TV KPM. Baik, kembali kita dalam slot tahap 2 di mana hari ini kita belajar mata pelajaran matematik tahun 5 untuk murid-murid pendidikan khas dengan tajuknya pembundaran ataupun bundarkan. Dan bersama-sama dengan kita hari ini kita ada Cikgu Syamila dan juga guru jurubahasa isyarat kita iaitu Cikgu Haslia. Baiklah Cikgu Syamila, tadi Cikgu dah terangkan apa yang dimaksudkan dengan pembundaran. Ya, betul. Dan sekarang ini apa pula aktiviti yang Cikgu nak kongsikan kepada saya dan semua murid-murid yang menonton di rumah? Silakan Cikgu. Okey. So hari ini sebelum saya mengajar pembundaran, kita harus mengulang kaji nilai tempat nombor. Tadi kita dah sebut secara lisan. Mari kita lihat satu nombor terlebih dahulu. Okey, boleh Mira sebutkan nombor itu? Boleh Cikgu. Sebut nombor sahaja dulu. Kalau Okey. nombor 209 439. Betul, senang. Mudah betul. 209 439. Sekarang kita ada berapa digit di sana? Digit kita kira sama-sama. Saya kira Boleh, Cikgu. boleh, boleh. Okey, ada 1, Ya. 2, 3, 4, 5, 6. Ya, betul. Pandai. Mira dah pandai beri syarat pun. Okey, kita ada 6 digit di sana. Maka setiap digit mewakili satu tempat. Nilai tempat. Mari kita lihat apakah nilai tempat tersebut. Baiklah. Kita perlu mula daripada nombor yang paling Kecil. nombor yang paling Besar. nombor yang paling kanan. Nombor yang paling kanan, maafkan saya Cikgu. Tak apa. Macam ni kita kena bersukaria ketika menjawab pun tak apa. Salah tak apa, kita sama-sama belajar ya. Baik, Cikgu. Kita mula daripada nombor yang paling kanan. Kenapa kena mula daripada nombor yang paling kanan? Sebab nombor yang paling kanan mempunyai nilai yang paling kecil Cikgu. Betul. Iaitu nilai? Sah. Betul ke? Ha. Mari kita lihat. Baiklah. Ya, betul. Nombor yang paling kanan ialah nombor sah. Diikuti dengan? Nombor puluh. Ya, betul. Puluh. Selepas tu nombor yang ketiga dari kanan ialah? Nombor ratus. Ya, betul. Ratus. Sekarang kita dah ada 3 tempat pertama. Iaitu sah, puluh dan ratus. Sekarang kita sambung Mira, boleh? Boleh Cikgu. Okey. Kita ada ribu. Kemudian, Puluh ribu. ya betul. Seterusnya, Seterusnya kita ada ratus ribu. ya betul. Sebenarnya nombor ni ada lagi tempat dia juta dan sebagainya. Tapi untuk tahun 5 kita hanya belajar sampai Ratus ribu. ya betul, ratus ribu. Kalau kita lihat di slide ni, kita nampak satu pola, satu corak. Iaitu nombor bermula dengan sah, kemudian puluh, kemudian ratus. Ribu. 4 ni tiada ulangan. Betul. Tetapi puluh dan ratus tu akan diulang kemudian. Betul? Itu adalah pola atau corak yang murid-murid perlu ingat. Senang murid nak ingat. Okey, baik. Sekarang kita ke subtopik yang kedua iaitu syarat bundar. Apa-apa yang kita buat untuk membundarkan ini mesti ada syarat dia. Tak susah syarat dia, senang sahaja. Mari kita lihat ya gambar rajah dahulu. Okey, sekarang kita lihat satu kotak di sini dan kita ada 5 nombor di dalam itu iaitu 0, Satu. betul, 2, 3, dan 4. ya. 5 nombor ini akan mewakili konsep tambah kosong. Okey, ingat ya, 0 hingga 4 termasuk 1, 2, 3 kita perlu tambah kosong. Tambah kosong di mana? Nanti cikgu tunjuk. Sabar dulu ya. Di mana perginya nombor 5, 6, 7 dan seterusnya? Di dalam bahagian kedua. Iaitu 5, 6, 7, 8 dan 9 akan digolongkan dalam kumpulan tambah 1. Tambah satu. Ya. Okey, sekarang Mira dan murid-murid boleh ingat? Boleh, cikgu. Boleh ya? Kalau mari kita tanya sikit soalan.
Okey, Mira, kalau 4, 4. dia tambah kosong atau tambah 1? Kalau 4 tadi cikgu kata 0, 1, 2, 3 dan 4 kena tambah kosong. Ya, betul. Ah. Dah pandai. Senang kan nak ingat? Senang, cikgu. Kita uji lagi satu nombor. Macam mana kalau nombor yang diberi ialah 7? Nombor 7. Kalau nombor 7 dalam golongan, kita kira ya, kita 5, 6, 7, 8, 9 kena tambah 1. Jadi Ya. 7 kena tambah 1, cikgu. Ya, betul. Kita lihat di slide. Apa jawapan Mira ialah betul. Saya pasti murid-murid di rumah pun telah menjawab dengan betul. Maka mari kita lihat contoh soalan. Boleh kita teruskan, Mira? Boleh, cikgu. Boleh ya. Dalam mana-mana soalan subjek matematik ke subjek bahasa Melayu atau bahasa apa sahaja, perkara pertama yang perlu kita buat apabila kita mendapat soalan ialah membaca soalan itu. Kenapa Mira saya tekankan kita perlu membaca soalan itu? Kerana ramai murid semasa kita menanda kertas ujian, apabila mereka melihat perkataan bundarkan, mereka terus memilih tempat yang mereka suka dan memberi jawapan. Kadang-kadang mereka bernasib baik, itulah jawapan yang betul. Kadang-kadang bila nasib malang, Salahlah jawapannya, cikgu. Ya, itulah sebabnya kita perlu melihat dan membaca soalan. Okey, bukan sahaja untuk subjek matematik, saya ulang, bukan sahaja untuk subjek matematik tetapi juga untuk semua subjek. Apa sahaja subjek dan di mana tahap pendidikan pun kita kena baca soalan. Baik. So, mari kita baca soalan. Boleh tolong Mira bacakan untuk saya soalan? Boleh, cikgu. Mira Alright. akan bacakan soalan ini. Okey, kawan-kawan, kita baca sama-sama. Soalannya berbunyi, bundarkan nombor berikut kepada ratus yang terdekat. Ya, saya suka cara Mira baca. Dia telah menekankan tempat yang kita perlu tukar. Maka tempat yang perlu ditukar ialah ratus. Maka itu akan menjadi langkah pertama kita. Ya, kita kena lihat nilai tempat yang diberi. Maka nombor yang diberi ialah, Mira tolong baca. Nombor yang diberi ialah 4, 8, 7, 9. Ya, betul. 4, 8, 7 dan 9. Tadi saya dah bagi tahu, perkara pertama yang kita buat ialah melihat Lihat kepada tempat yang kita perlu bundarkan. Betul? So tempat yang diberi ialah ratus. Murid-murid kalau takut lupa, kadang-kadang kita lupa, betul. Kita sangat teruja untuk menjawab soalan, kita lupa. Yang cikgu nak nasihatkan supaya murid-murid bulatkan tempat yang diberi supaya kita dapat lihat. Okey, kita bulatkan dulu tempat yang diberi. Kemudian langkah kedua ialah Langkah kedua, kita kena tengok nombor sebelah dia, cikgu. ya. Betul ke, Sebelum cikgu? tu kita tulis balik soalan tu. Oh, Kita begitu. tulis, kita kalau nak boleh kita tulis semula dekat kertas soalan, tapi takut tak nampak kecil. Betul. Maka kita ambil ruangan di bawah tu, kita tulis semula soalan tersebut, nombor yang diberi dan kemudian kita kena gariskan. Gariskan nilai tempat yang ditanya dalam soalan. Iaitu nilai tempat berapa, Mira? Nilai tempat ialah ratus, cikgu. Ya, dan nombor yang ratus di sana ialah? Nombor 8. Ya, kita gariskan nombor 8. Ingat murid-murid, gariskan nilai tempat yang diberi. Jika ia adalah ratus, cari nombor ratus dan gariskan. Seterusnya, apa perlu kita buat? Dah habis ke? Dah dapat jawapan ke? Belum lagi, cikgu. Belum, betul. Kita perlu bulatkan nombor di sebelah kanan. Betul, nombor di sebelah kanan. Kita bulatkan. Garis, bulat. Itu sahaja formula dia. Garis dan bulat. Kenapa kita nak bulat? Garis, okey, boleh faham because kita ada tempat ratus. Betul. Kenapa perlu bulat? Kerana... Siapa ada jawapan? Siapa ada jawapan, kawan-kawan? Ya, Cuba ya. teka. Kenapa Ya. kita kena buat bulatan di situ? Ya, saya dah dengar jawapan tu. Ada yang berbisik. Kerana kita akan melihat syarat bundar. Iaitu nombor 7 berada di mana? Berada di dalam kumpulan
Yang kena tambah 1, cikgu. Ya, betul. Ya, lihat ya di sana 7 berada di kumpulan yang tambah 1. Maka macam mana dan mana kita nak tambah 1? Nanti kita lihat. Baik. Betul, jawapan Mira kita tambah 1. Ya, kita perlu tambah di bawah nombor yang bergaris. Wah, begitu. Ya, bukan di nombor yang berbulat, dibulatkan itu. No, tidak ya. Ingat nombor yang di bawah yang ada garisan. Nombor yang digaris itulah nombor yang perlu ditambah. Betul. 8 tambah 1 dapat berapa? 8 tambah 1 akan dapat 9. Ya, betul. 9. Maka kita akan tulis di bawah 8 itu, kita tulis nombor 9 terlebih dahulu. Kemudian, nombor lain buat apa? Adakah kita akan salin semula? Ataupun kita perlu tukar? Tak, cikgu. Nombor lain kita kena tukar. Ya, betul. Mari kita lihat nombor apakah yang ditukar. Ya, nombor yang di sebelah kanan. Baik, ingat murid-murid, nombor di sebelah kanan perlu tukar menjadi nombor berapa? Perlu tukar menjadi 0, cikgu. Ya, betul. Tak kiralah selepas nombor bergaris tu sama ada dia ada 1 digit ataupun 2 digit ataupun ada 4 digit, semua akan tukar jadi 0. Ya, betul. Baik. Manakala nombor yang sebelah kiri jadi apa? Nombor yang sebelah kiri akan bertukar juga, cikgu. Bertukar menjadi Akan bertambahlah, cikgu, angka dia. Nombor yang kita tambah ialah nombor yang digaris. Betul? Betul. Di sebelah kirinya akan kekal sama. Ya. Okey, nombor 4 jika kita lihat jawapan, nombor 4 itu berada di sebelah kiri nombor 8. Betul? Maka kita akan menulis nombor 4 tu kekal sama. Cuma nombor 8 kita tambah, sama ada kita tambah 1 atau tambah 0. Dan nombor kiri jadi apa, Mira? Nombor kanan, sorry. Nombor kanan akan jadi 0. 0. Okay. So sekarang boleh tak kalau kita ulang balik langkah tadi? Boleh, cikgu. Okey. Yang pertama apa kita buat? Kita baca soalan. Bagus, pandai. Saya suka ini. Betul. Kita baca soalan. Kemudian kita mencari apa? Kita mencari tempat. Betul. Seterusnya kita kena buat garisan, cikgu. Garisan mana ya? Garisan tempat yang diberi itu. Betul. Kalau dia minta puluh, kita garis di bahagian puluh. Betul. Selepas itu kita perlu buat bulatan. Untuk nombor di sebelah, betul-betul sebelah nombor yang digariskan itu. Satu nombor je bulat. Jangan bulat semua nombor. No, satu nombor je bulat. Betul-betul di sebelah tu. Di sebelah kanan kan, cikgu? Ya, betul. Nombor yang di sebelah kanan. Betul-betul sebelah kanan. Selepas itu kita perlu tengok nombor yang bergaris tu. Ya. Nombor yang bergaris atau nombor yang dibulatkan? Kita perlu lihat nombor yang dibulatkan, cikgu, di dalam kumpulan yang kena tambah 0 atau tambah 1. Baru sekali cikgu ajar. Mira dah pandai. Okey. Baik, cikgu. Kita bulatkan nombor tu, lepas kita sudah kenal pasti sama dia tambah 0 atau tambah 1. Kemudian baru kita buat pengiraan dia. Betul. Pengiraan dia ialah kita tambah 1 di mana? Di nombor yang bergaris, cikgu. Betul, di nombor yang bergaris. Manakala nombor yang sebelah kanan? Sebelah kanan akan menjadi 0, cikgu. Betul, nombor di sebelah kiri. Nombor di sebelah kiri akan kekal sama. Ya, betul. Nampaknya Mira dah pandai, dah boleh jawab soalan cikgu. Mari kita lihat satu lagi soalan. Boleh, cikgu? Boleh. Okey. Soalan yang seterusnya. Okey. Mira boleh bacakan soalan? Boleh, cikgu. Soalannya ialah bundarkan kepada puluh yang terdekat. Ya, Mira dah bagi jawapan dengan menekankan nada mana? Puluh. Ya, kalau murid-murid boleh membaca seperti itu pun dah bagus. Dia akan boleh ingat mana yang kita perlu buat. Dan nombor yang diberi ialah? Nombor yang diberi ialah 3, 6, 5. Betul. Kalau kita baca mengikut nilai tempat? 365. Sangat bagus. Nanti kita ramai-ramai beri tepukan untuk Mira ya. Ya, terima kasih, cikgu. Okey, 365. Maka perkara pertama yang kita harus buat ialah
Betul? Betul, cikgu. Ya, apa kita buat? Kita baca soalan. Kemudian Kita tengok tempatnya. dan kita Bulatkan. ya, kita bulatkan tempat tu iaitu puluh. Kemudian kita perlu gariskan tempat puluh. Iaitu mana puluhnya di nombor ni? 10 ialah nombor 6. Ya, betul. Kita garis nombor 6. Kemudian kita perlu bulatkan nombor di sebelah Kanan. ya. Satu nombor je jangan bulat semua. Hanya satu nombor di sebelah nombor yang digariskan. Betul. Baiklah, seterusnya Mira ingat tak lepas ni kita perlu buat apa? Ingat cikgu, Ha. kita perlu tengok sama ada nombor yang kita bulatkan itu nak kena tambah 1 ataupun tambah kosong. Ya, betul. So apa jawapannya? Tambah 1 ke tambah kosong? Kalau 5, tadi cikgu dah terangkan, 5 berada dalam kumpulan yang kena tambah 1. Betul. Maka kita pastikan ia adalah tambah 1. Sekarang nombor mana yang perlu tambah 1? Nombor 6, cikgu. Ya, betul. Kemudian bila kita dah ada tambah kosong atau tambah 1, kita dah menghampiri jawapan. Betul? Betul? Maka kita lihat apa jawapan dia. Mira boleh bagi saya nombor 6 tambah 1 berapa? 6 tambah 1 akan dapat 7. Betul. Okey, macam mana dengan nombor 5 tu? Nombor 5 akan menjadi kosong. Betul ke? Mari kita lihat. Ya, betul. Baiklah. Dan seterusnya nombor di kiri? Nombor di kiri akan kekal sama. Jadi akan menjadi nombor 3. Ya, betul. Maka apabila 365 dibundarkan kepada puluh terdekat, ia akan menjadi 370. ya, betul. Betul. Maka sekarang Mira dah faham? Faham, cikgu. Faham, ya. Okey, sebabkan saya faham, cikgu, saya teruja nak tahu untuk soalan seterusnya. Silakan, cikgu. Baiklah. Okey Mira, mari kita buat satu lagi soalan. Mari, cikgu. Kali ini cikgu akan bacakan soalan. Nanti Mira jawab. Boleh. Mira jawab secara lisan sahaja. Baik, cikgu. Boleh? Bundarkan kepada ribu terdekat dan nombor yang diberi ialah 43,259. Okey. Langkah pertama apa dia Mira? Langkah pertama, kita perlu bulatkan di tempat ribu. Betul. Seterusnya Langkah kedua, kita kena gariskan tempat ribu. ya betul. Iaitu nombor berapa ya? Iaitu nombor 3, cikgu. Ya, betul. Kemudian Kemudian, kita perlu lihat nombor yang berada di kanan, iaitu nombor 2. Kita perlu buat bulatan. ya, kita bulatkan nombor itu. Kemudian Kemudian, kita perlu tambah kosong atau tambah 1. Kita kena tengok yang mana. macam mana kita nak tengok kita kena rujuk kepada Kita perlu rujuk kepada nombor yang di dalam bulatan, cikgu. ya, nombor yang dalam bulatan. Maka sekarang nombor yang dalam bulatan ialah nombor 2. Maka kita perlu Kalau nombor 2, kita perlu tambah kosong. ya, betul. Kita perlu tambah kosong kerana dia berada di kumpulan tambah kosong. Dah habis? Kita dah dapat jawapan ke Mira? Belum, cikgu. Belum. Betul. Baiklah. Jadi, nombor di bahagian kanan akan menjadi kosong. Betul. Dan nombor yang garisan, okey. Nombor dalam bulatan akan menjadi kosong, cikgu. Betul tak, cikgu? Mari kita lihat. Ya, betul. Baik. Kemudian nombor 5. Nombor 5 akan menjadi kosong juga. Okey. Betul. Nombor 9 akan menjadi kosong juga, cikgu. Betul. Kesemua nombor kanan akan menjadi Kosong. ya. Manakala nombor di kiri? Nombor di kiri akan kekal sama. Betul. Iaitu Nombor 4. 4. Maka jawapannya ialah 43,000. betul. Maka jika kita bundarkan 43,259 kepada ribu terdekat, Baik. jawapannya ialah 43,000. ya. Baik. Macam mana saya dapat bintang tak, cikgu? Mesti. Mira dah jawab banyak soalan. Saya beri 3 bintang untuk Mira. Wah, yeay! Saya dapat 3 bintang.
3 bintang. Baiklah cikgu, kerana saya berjaya perolehi 3 bintang, kita berhenti berehat seketika boleh cikgu? Boleh. Okey, kepada semua kawan-kawan yang sedang menonton sekarang, jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini hanya di slot tahap 2. Didik TV KPM